Sains bersama Cikgu Arini, guru sains anda. Assalamualaikum semua. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat ya. Okey, standard kandungan pelajaran kita pada hari ini ialah kemahiran proses sains. Masih lagi kemahiran proses sains. Okey. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah mengawal, pemboleh ubah dan berkomunikasi. Okey, kita fokuskan video kita pada hari ini ialah video part 9. Okey, mencari 3 pemboleh ubah dan membina jadual serta carta palang. Tapi ini adalah slot perbincangan soalan minggu lepas. Okey? Sekarang, buka buku KPS kamu dan lihat soalan bina jadual dan carta palang yang cikgu bagi pada kamu minggu lepas. Okey, sediakan pen merah untuk kamu tandakan jawapan dan jika salah, teruskan buat pembetulan dengan pen merah di situ. Okey, sekarang lihat soalan nombor 1. Okey, sama-sama kita baca secara sepintas lalu dahulu. Apa soalan nak kita buat? Okey, Rajah 1 menunjukkan satu penyiasatan tentang jumlah daya yang diperlukan untuk menggerakkan bongkah kayu di atas permukaan yang berbeza. Dibagi kat kita gambar rajah dan maklumat. Okey. Soalan A. Berdasarkan maklumat yang diberi, bina satu jadual untuk menunjukkan keputusan penyiasatan. Dia suruh kita bina jadual. Bila disuruh kita bina jadual, berarti kita kena cari PM dan PB. Baru kita boleh bina jadual. Kita tak boleh main bina ikut suka hati kita je. Nak bina jadual, kena kenal pasti PM, kena kenal pasti PB dahulu. Okey? Dan mesti ikut peraturan yang betul. PM, pemboleh ubah mesti ada parameter dan objek. Okey, ingat. Kita baca sekali lagi soalan. Rajah 1 menunjukkan satu penyiasatan. Penyiasatan berarti apa yang disiasat. Apa yang disiasat berarti pemboleh ubah bergerak balas. Faham? Ingat lagi tak apa yang disiasat, apa yang dikaji, apa yang diuji, apa yang disiasat. Itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, dia siasat tentang apa? Menyiasat tentang jumlah daya. Jadi, jumlah daya adalah PB kita. Jadi, PB kita adalah jumlah daya. Jumlah daya untuk apa? Jumlah daya yang diperlukan untuk menggerakkan bongkah kayu. Jumlah daya untuk menggerakkan bongkah kayu. Jadi PB kita adalah jumlah daya untuk menggerakkan bongkah kayu. Tapi cikgu boleh terima. Kalau tulis jumlah daya sahaja pun dah dikira betul. Tapi kalau ada perkataan menggerakkan bongkah kayu, lagi tepat. Okey? Okey, jelas? Okey, PB dah dapat. Teruskan lagi membaca sebab kita mesti ada PM dan PB baru kita boleh bina jadual. Di atas permukaan yang berbeza. Jumpa tak kata kunci di situ? Berbeza. Berbeza menunjukkan kata kunci untuk PM. Pemboleh ubah dimanipulasi kita. Nampak tak berbeza? Apa yang berbeza? Menggerakkan bongkah kayu di atas permukaan yang berbeza. Apa yang berbeza? Permukaan. Jadi permukaan yang berbeza. Okey. Permukaan. Ada satu perkataan je. Mana parameternya? Kalau nak ada parameter dan objek, mesti ada 2 perkataan. Paling kurang mesti ada 2 perkataan. Satu parameter atau satu lagi objek. Okey, jelas? Okey, jadi apa permukaannya? Cuba kita lihat maklumat yang diberi. Cuba lihat gambar rajah. Gambar rajah ada bongkah kayu. Dia menarik bongkah kayu
arah bongkah kayu ditarik. Nampak tak? Tangan dia menarik bongkah kayu. Lepas tu, bawah tu permukaan yang diuji. Maksudnya dia letak di atas permukaan tu. Okey. Permukaan pertama dia letak permukaan papan. Dia tarik bongkah tu di atas permukaan papan. Dan daya yang diperlukan untuk dia menggerakkan beban itu adalah 10 Newton. N tu adalah Newton. Unit bagi daya. Macam timbang berat lah. Kalau timbang berat, 10 kilogram. Unit bagi berat, kilogram. Kalau ukur panjang, sentimeter. Unit bagi panjang. Jadi, Newton adalah unit bagi daya. Okey? 10 Newton. Maksudnya, tak jauh sangat lah. Okey. Lepas tu, tak jauh. Maksudnya, daya yang diperlukan sederhana. Okey. Lepas tu, dia tukar pula. Letak permukaan tar. Dia letak bongkah kayu di atas permukaan tar. Jalan tar. Dia tarik bongkah kayu di atas jalan tar. Jumlah daya yang diperlukan adalah lagi banyak. 15 Newton. Baru bongkah kayu tu bergerak. Okey? Lepas tu dia ubah pula. Ambil bongkah kayu letak di atas permukaan kaca. Bila permukaan kaca, senang je dia tarik. Cup, sekejap je. Iaitu perlukan daya 5 Newton sahaja. Okey? Jadi apa yang berbeza permukaan dia? Papan, permukaan jalan tar, permukaan kaca. Apa permukaan yang berbeza di situ? Di situ adalah ada pelbagai kan? Cikgu dah bagi nota ke awak pada minggu pertama lagi. Bila pelbagai, kita tulis parameter dia adalah jenis. Jadi, jenis permukaan. Jadi, PB kita jenis permukaan. PM kita jenis permukaan. Dan PB kita ialah jumlah daya untuk menggerakkan bongkah kayu. Tapi cikgu kata tulis jumlah daya saja pun dah cukup. Okey, barulah kita boleh bina jadual. Jadual cikgu kata ada berapa jenis? Ada 2 jenis. Satu jadual menegak, satu jadual melintang. Jadual menegak berdiri tegak. Tulis dekat atas. Jadual melintang dia terbaring, tulis di sisi. Okey? Ingat lagi tak nak bina jadual? Kalau jadual menegak, sebelah kanan kita adalah PB. Isi PB kat situ. Sebelah kiri kita adalah PM. Kalau jadual melintang, okey, nampak tak? PM kita, jenis permukaan, terus isi. PB kita, apa dia? Jumlah daya. Tapi, cikgu tak berubah pun menggerakkan bongkah kayu sebab terlalu panjang. Cikgu tak muat nak buat ni. Tapi kalau tulis jumlah daya untuk menggerakkan bongkah kayu, lagi betul. Ya, jumlah daya saja pun dah boleh diterima. Okey, tapi kenapa? Nampak tak cikgu bubuh N? N unit dia. Unit dia mesti kita letakkan. Kalau tak letak, salah. Mesti letakkan unit. Okey, jelas? Okey, jadi cuba lihat. Kalau melintang pula, PB dia dari bawah. PM dia atas. Baris atas PM, baris bawah PB. Ingat tak video cikgu sebelum ini? Okey. Jadi, isi je lah. Ambil balik isi. Jenis permukaan, PM, PB, jumlah daya, tambah N. Tapi kalau nak lagi lengkap, lagi pandai, untuk menggerakkan bongkah kayu. Jadi kalau nak lagi lengkap, tulis PB dia jumlah daya untuk menggerakkan bongkah kayu. Jelas? Okey. Seterusnya, kita isi maklumat. Maklumat yang diberi. Jenis permukaan. Ada permukaan apa? Papan. Lagi? Ada permukaan jalan tar, ada permukaan kaca. Isi dulu jumlah permukaan papan. Jumlah daya yang diperlukan berapa? 10 Newton. Permukaan jalan tar. Berapa jumlah daya yang diperlukan? 15 Newton. Okey, lagi? Permukaan kaca. Berapa jumlah daya yang diperlukan? 5 Newton. Lengkap jadual kita. Siap. Okey? Kalau jadual melintang pula. Okey, untuk jawapan awak boleh pilih salah satu jadual sahaja. Cikgu bagi 2 jadual.
Takut-takut ada orang buat jadual melintang, ada orang buat jadual menegak. Jadi awak boleh pilih mana satu. Okey, kalau jadual melintang pula, cuba tengok papan. Jalan tar, jenis permukaan, isi dia melintang macam tu. Lepas tu, kaca. Okey, papan berapa? 10. Jalan tar berapa? 15. Okey, kaca berapa? 5. Okey, jelas? Senang tak nak bina jadual? Cukup senang. Jadi cikgu harap awak boleh bina jadual. Cikgu harap jawapan awak juga betul. Sama ada jadual menegak ataupun jadual melintang. Okey, seterusnya kita lihat jawapan soalan 1B. Sekarang kita lihat soalan 1B. Kita baca sama-sama. Berdasarkan maklumat yang diberi di atas, bina satu carta palang untuk menunjukkan keputusan penyiasatan. Dia suruh kita bina satu carta palang. Bila nak bina satu carta palang, cikgu dah terang kepada kamu, mesti ada PM, pemboleh ubah dimanipulasi. Mesti ada PB, pemboleh ubah bergerak balas. Okey? Ingat lagi tak PM kita? Kita dah cari tadi kan? PM dia apa? PM-nya adalah jenis permukaan. Dan PB-nya adalah jumlah daya. Tapi nak lagi tepat, cikgu kata jumlah daya apa tadi? Jumlah daya untuk menggerakkan bongkah kayu. Okey, tapi kalau kita tulis jumlah daya sahaja pun dah kira betul. Tapi mesti ada unit. Jangan lupa unit. Kalau tak ada unit, salah. Okey, jelas? Okey, ingat lagi tak bentuk carta palang? Carta palang berbentuk L. Okey, di mana kedudukan PM dan PB dia? Okey, PM dia di bawah, PB dia di atas. Okey, jadi kita dah jumpa PM, kita dah cari. Cuma letak je lah. Okey, PM letak dekat bawah. Apa PM kita tadi? Jenis permukaan. Letak dekat bawah. Okey, PB kita apa tadi? Jumlah daya. Letak dekat atas. Jumlah daya. Jangan lupa tulis unit. N dalam kurungan. N tu menunjukkan unit dia Newton. Unit bagi daya. Okey, jelas? Okey, sekarang kita isikan maklumat dalam carta palang kita. Okey. Kita tengok jumlah daya. Jumlah daya ada berapa? 5. Tapi kenapa kita tulis 10, 15, 5? Dia tak boleh tulis macam tu. Dia kena bermula dari bawah nombor kecil dahulu. 5, 10, 15. Kalau banyak lagi 20, 30. Okey, tapi cikgu buat 15 saja sebab kita nak guna sampai 15 sahaja. Ikut pada kita nak guna. Okey. Maklumat bagi PM pula. Letak kat situ. Papan, permukaan jalan tar, permukaan kaca. Okey, kita binalah carta palang kita. Okey. Kita bina. Carta. Okey, papan. Berapa papan? 10 Newton. Nampak? Jalan tar berapa? 15 Newton. Lukis sampai 15. Kaca berapa? 5. Kita lukis sampai 5. Okey? Jelas? Senang kan? Itulah cara nak bina carta palang. Betul tak kamu buat? Kalau betul, tandakan right. Kalau salah, baiki jawapan kamu berpandukan jawapan cikgu. Okey? Faham? Okey, seterusnya kita lihat soalan nombor 2. Sekarang kita lihat soalan nombor 2, membina jadual dan carta palang. Okey, kita lihat soalan 2. Kita baca secara sepintas lalu ya. Rajah 2 menunjukkan satu penyiasatan tentang bilangan ayunan bandul dalam masa 1 minit apabila panjang tali bandul berbeza digunakan. Okey. Maklumat di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan.
Okey, dia bagi maklumat dalam bentuk gambar rajah dan juga maklumat yang diberi. Okey, tak apa, kita baca soalan dulu. Berdasarkan maklumat yang diberikan di atas, bina satu jadual untuk menunjukkan keputusan penyiasatan. Dia suruh kita bina jadual. Bila bina jadual, kita kena tahu PM dan PB. Okey? Jadi, nak tahu PMPB, kita kena baca faham betul-betul soalan. Sekarang, kita baca soalan dan cuba faham kehendak soalan dan gariskan kata kunci. Okey, rajah 2 menunjukkan satu penyiasatan. Penyiasatan bererti apa yang disiasat. Apa yang disiasat adalah pemboleh ubah bergerak balas. PB. Jadi, kita kena tahu PB. Jelas? Okey. Penyiasat tentang apa? Bilangan ayunan bandul dalam masa 1 minit. Dia siasat bilangan ayunan bandul. Jadi, bilangan ayunan bandul dalam masa 1 minit adalah PB. Jadi, PB kita adalah bilangan ayunan bandul dalam masa 1 minit. Okey, jelas? Okey, terus lagi baca. Apabila panjang tali bandul berbeza. Berbeza. Nampak tak? Berbeza. Berbeza menunjukkan pemboleh ubah dimanipulasi. PM. Apa yang berbeza? Panjang tali bandul. Jadi, panjang tali bandul adalah PM. Okey, boleh? Panjang tali. Jelas? Okey, panjang tali bandul. Boleh? Okey. Seterusnya, kita baca lagi. Maklumat di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan. Okey, cuba lihat. Panjang tali bandul 10 cm, bilangan ayunan bandul dalam masa 1 minit 80 dia berayun. Okey? Nampak tak maklumat ni? Okey. Berdasarkan maklumat ni, kita boleh bina jadual. Sekarang kita boleh bina jadual. Jadual ada 2 jenis kan? Jadual menegak dan jadual melintang. Jadual menegak berdiri. Jadual melintang terbaring. Okey? Ingat lagi kan? PM di mana? PB di mana? Isi je. Okey. PM PB. Nampak tak? PB untuk jadual menegak sebelah kanan. Untuk jadual, okey, PM dia sebelah kiri. Okey, faham? Manakala untuk jadual melintang, PB dia di bawah, PM dia di atas. Okey. Jadi, isi je lah tempat kosong, tempat tu. Dalam petak tu. PM kita dah dapat tadi kan? Panjang tali kan? PB kita dah dapat juga bilangan ayunan bandul. Isi je. Okey. Sekarang kita isi dekat PM. Panjang tali. Nampak tak? Panjang tali. Isi je. Sama je. Buat jadual melintang pun betul. Buat jadual menegak pun betul. Tapi tempat mesti betul. PM dalam jadual melintang sebelah atas. PM dalam jadual menegak sebelah kiri. Okey? Okey. Nampak tak? PB dia isi dekat PB. Sama juga dengan jadual melintang. Dia isi dekat PB situ. Kita dah cari tadi kan. PB bilangan ayunan bandul dalam masa 1 minit. Isilah maklumat. Okey. Panjang tali. Kita tengok ada panjang tali. Panjang tali 10. Bilangan ayunan bandul dalam masa 1 minit 80. Okey. Ingat nampak tak? Cikgu lupa nak terang tadi. Panjang tali. Cikgu bubuh unit sentimeter. Jangan lupa unit. Unit jangan lupa. Okey? Okey, kita lihat pula. Panjang tali 15 cm. Berapa bilangan ayunan? 70. Kita ambil je maklumat yang diberi dekat atas tu. Panjang tali 20. Bilangan ayunan bandul dalam masa 1 minit 60. Okey. 25. 50. Betul tak? Panjang tali 30. Bilangan ayunan 40. Okey? Siap untuk jadual menegak. Jadual melintang pun sama. Panjang tali 10. Bilangan ayunan bandul 80. Panjang tali 15 cm. Bilangan ayunan bandul 70. Panjang tali 20. Bilangan ayunan bandul 60. Tengok.
tengok pada maklumat yang diberi. Maklumat yang diberi, panjang tali 25. Okey. Bilangan ayunan bandul 50. Panjang tali 30 cm. Bilangan ayunan bandul dalam masa 1 minit 40. Senang kan? Bila kamu faham, cukup senang. Okey, kalau salah, baiki dengan pen merah. Baiki terus di situ ya. Buat pembetulan terus di situ. Okey, seterusnya kita lihat soalan 2B. Sekarang kita lihat soalan 2B. Soalan 2B, berdasarkan maklumat yang diberi di atas, bina satu carta palang untuk menunjukkan keputusan penyiasatan. Dia suruh kita bina satu carta palang. Okey, satu carta palang. Nak bina satu carta palang, kena tahu PM dan PB. PM dan PB kita dah cari tadi kan? PM tadi, okey, PM kita dah cari, PB pun kita dah cari tadi. PM tadi ialah panjang tali bandul. Okey, lepas tu PB kita dah cari juga tadi. Apa dia tadi? Bilangan ayunan bandul dalam masa 1 minit. So, kita boleh je bina carta palang. Carta palang bentuk macam mana? Bentuk L. Okey, isikan maklumat PM dan PB. PM di mana? PM di bawah, PB di atas. Nampak? Isi je. Maklumat tu kita dah ada tadi kan? PM panjang tali. PB bilangan ayunan bandul. Okey, nampak tak? Kita dah letak panjang tali dekat PM. PB bilangan ayunan bandul dalam masa 1 minit. Letak. Siap satu. Dapat satu markah kalau dapat dah buat yang ni. Okey. Sekarang kita isi maklumat pula. Okey. Bilangan ayunan bandul dalam masa 1 minit. Dia ada 40, 50, 60, 70, 80. Cikgu kata tadi kita mula nombor kecil daripada bawah. Jadi cikgu mula dengan okey. Lepas tu panjang tali. Kita mula ujung nombor kecil juga dari pangkal L dia. Okey. Faham? Nampak tak cikgu mula? 5, panjang tali dia 10, 15, 20, 25, 30. Kenapa cikgu mula dengan 5? Sebab selang dia 5. 5 nak jadi 15, tambah 5, 5, 5, 5 kan? Jadi cikgu mula dengan 5. Walaupun tak ada nombor. Okey. Lepas tu, yang tu kita letak 10. Cikgu kata nombor kecil dulu kan. Tak boleh letak nombor besar dulu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Cikgu buat sampai 80 sebab kita nak guna sampai 80. Okey. Barulah kita lukiskan carta palang. Okey. Nampak tak? Yang 10. Berapa tinggi dia? 80. Nampak tak? Okey. Yang 15, panjang tali 15 berapa? 70. Panjang tali 20, 60. Betul tak? 60 cikgu lukis. Okey. Nanti kita nak tahu sama ke tak, kita ukur lepas ni ya. Okey. 25, berapa panjang? 50 bilangan ayunan. Panjang tali 30, berapa bilangan ayunan dia? 40. Okey. Tengok sama ke tidak? Nampak? Sama kan? 80, 70 sama semua. Okey? Jelas? Okey, itu adalah siap carta palang kita. Dapat lagi satu markah. Jadi sekarang kita dah dapat markah penuh 2 markah. Senang kan? Okey. Seterusnya kita lihat soalan nombor 3, membina jadual dan carta palang. Okey, sekarang kita lihat soalan nombor 3. Kita baca sepintas lalu dahulu ya. Maklumat di bawah menunjukkan keputusan satu penyiasatan apabila air dipanaskan dalam masa yang berbeza. Suhu air dalam bikar dicatat setiap 5 minit. Okey, dia bagi maklumat air dicatat ya. Okey. Tapi kita baca dulu soalan A. Apa yang dia suruh kita buat? Berdasarkan maklumat yang diberikan di atas, bina satu jadual untuk menunjukkan keputusan penyiasatan.
Dia suruh kita bina satu jadual. Bila nak bina satu jadual, mesti ada PM dan PB. Okey, kita cari dulu PM, PB. Nak cari PM, PB, kena baca betul-betul maklumat yang diberi, baru kita faham, ya. Okey. Maklumat di bawah menunjukkan keputusan satu penyiasatan apabila air dipanaskan dalam masa yang berbeza. Jumpa kata kunci tak? Berbeza. Berbeza menunjukkan pemboleh ubah dimanipulasi. Ingat tak? Pemboleh ubah dimanipulasi adalah yang berbeza, yang tidak sama, yang berlainan. Okey, apa yang berbeza? Okey, berbeza adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, apa yang berbeza tu? Lihat. Masa. Sebab dia kata maklumat di bawah menunjukkan keputusan satu penyiasatan apabila air dipanaskan dalam masa yang berbeza. Apa yang berbeza? Masa. Masa apa yang berbeza? Masa air dipanaskan berbeza. Jadi PM kita adalah masa air dipanaskan. Kenapa kita tak tulis air dipanaskan dalam masa yang berbeza? Tak boleh. Sebab cara menulis pemboleh ubah mesti mula dengan parameter dan objek di belakang. Okey? Jadi, apa pemboleh ubah dimanipulasi kita? Masa, parameter, air dipanaskan. Air, objek, dipanaskan adalah cerita. Okey? Okey, sekarang kita baca lagi. Suhu air dalam bikar dicatat setiap 5 minit. Ada kata kunci tak di situ? Kata kunci dia dicatat. Dicatat berarti apa yang direkod, dikaji, disiasat, pemboleh ubah bergerak balas. Apa yang dicatat? Suhu air. Jadi suhu air adalah pemboleh ubah bergerak balas. Betul tak? Bila dicatat? Setiap 5 minit. Jadi pemboleh ubah bergerak balas adalah suhu air setiap 5 minit. Jelas? Okey. Suhu air dalam bikar dicatat setiap 5 minit. Okey, apa yang dicatat? Yang dicatat adalah suhu air bila dicatat setiap 5 minit. Jadi pemboleh ubah bergerak balas kita adalah suhu air setiap 5 minit. Okey, bila kita dah tahu PM dan PB, bolehlah kita bina jadual. Dia suruh kita bina jadual kan? Jadual ada dua jenis kan? Satu jadual menegak, satu lagi jadual melintang. Jadual menegak berdiri. Jadual melintang terbaring. Okey. Senang je kan? Isi balik. Isi tempat dia je. PM di mana? PB di mana? Okey. Kalau jadual menegak, sebelah kanan adalah PB, sebelah kiri adalah PM. Kalau jadual melintang pula, baris bawah PB, baris atas PM. Senang je. Boleh? Melintang bawah atas. PB kanan kiri. Okey, kalau menegak kanan kiri. Okey, isi je lah maklumat. Okey, kita dah dapatkan. PM kita masa air dipanaskan. Tapi jangan lupa masa ada unit kan? Unit apa? Minit. Tengok dalam maklumat yang diberi masa 0 minit, 5 minit. Jadi unit dia adalah minit. Jadi kita isi je lah kat situ masa air dipanaskan. Dalam kurungan kita minit. Okey, PB pula apa dia tadi? Kita dah dapatkan suhu air. Okey, suhu air setiap 5 minit. Jangan lupa letak apa? Unitnya. Unit suhu apa dia? Darjah Celsius. Okey, sama juga dengan jadual melintang. Isi je PB dan PM. PM di atas masa air dipanaskan. Ada unit juga. PB dia suhu air selepas suhu air setiap 5 minit. Okey. Unit dia darjah Celsius. Okey. Faham? Okey, sekarang kita isi maklumat dia. Okey. Maklumat dia
Sama je masa. Cuba tengok maklumat yang diberi. Masa bermula dengan 0. 0 minit. Okey, berapa suhu air dia? 24 darjah Celsius. Masa 5 minit. Berapa suhu air dia? 34 darjah Celsius. Masa 10 minit. Berapa suhu air dia? 54 darjah Celsius. Okey. Masa 15 minit. Berapa suhu air dia? 84 darjah Celsius. Sama juga dengan jadual melintang. Mula dengan 0, sifar. Okey, suhu air sifar. Masa sifar, suhu air 24. Masa 5 minit, suhu air 34. Masa 10 minit, suhu air 54. Masa 15 minit, suhu air 84. Senang kan? Okey, itu je. Senang je. Cukup senang nak bina jadual. Cikgu harap awak dah betul-betul faham sebanyak 3 soalan kita buat membina jadual. Okey? Jelas? Okey, kalau jelas, kita tengok soalan 3B. Sekarang kita lihat soalan nombor 3B. Kita baca soalan 3B ya. Berdasarkan maklumat yang diberikan di atas, bina satu carta palang untuk menunjukkan keputusan penyiasatan. Dia suruh kita bina satu carta palang. Okey, bila nak bina satu carta palang, kena ada PM dan PB. PM kita dah cari kan? Tadi kita dah cari PM tadi. Apa dia PM dia? Okey, PB kita pun dah cari. Apa PM dia? Masa air dipanaskan. PB dia suhu air setiap 5 minit. Okey, so kita buatlah carta palang. Ingat lagi tak bentuk carta palang? Bentuk L. Okey, PM dan PB dia duduk di mana? Okey, nampak tak cikgu letak PM di bawah, PB di atas. Okey, terus je lah letak PM kita masa air dipanaskan, terletak je. Okey. Tapi jangan lupa unit. Unit dia minit. Okey. Lepas tu PB dia suhu air setiap 5 minit. Jangan lupa letak unit. Okey, unitnya adalah darjah Celsius. Okey, kenapa darjah Celsius? Sebab suhu. Okey, isi maklumat. Teruskan isi maklumat. Okey, isi maklumat. Okey. Masa air dipanaskan PM. Tengok maklumat yang diberi. Masa 0, 5, 10, 15. Okey. Kita isi 0, 5, 10, 15. Okey. Jelas? Okey. Lepas tu kita isi maklumat PB pula. 10. Cikgu guna 10. Boleh juga awak nak guna 5, 10, 15. Tapi terlalu panjang sampai 84. Okey. Cikgu guna 10 dulu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kenapa cikgu guna sampai 90? Sebab cikgu nak guna sampai, kita nak guna sampai 84 darjah Celsius. Okey, jadi masuklah maklumat. Masa sifar. Okey. Masa air sifar, suhu dia berapa? 24. Nampak tak garis merah 20? 24 lebih sikit lah pada 20 tu. Okey. Lepas tu yang 5. Masa 5 minit. Berapa suhu air? Suhu air 34. Nampak tak garis merah cikgu? 30 lebih sikit. Okey. Masa 10 minit. Berapa suhu air? 54. Lebih sikit. Nampak tak? Masa 15 minit. Berapa suhu air? Nampak tak? 84. Nampak tak? 80 garis merah tu 80 lebih sikit. Okey, jelas? Okey. Senang kan? Cukup senang. Tapi kena tahu cari pemboleh ubah. Sebab tu cikgu ajar awak dulu pemboleh ubah dahulu. Supaya senang. Lepas ni banyak lagi kita nak guna pemboleh ubah dalam soalan. Pemboleh ubah ni mesti betul-betul faham. Jelas? Okey, kalau awak tak faham pemboleh ubah, awak tak boleh jawab soalan kertas 2. Okey? Faham? Okey, kalau dah faham, kalau dah betul, tanda right. Kalau salah, baiki jawapan yang betul dengan pen merah terus di kertas jawapan awak. Okey? Boleh? Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.